Puan explain berkongsi nanti, mungkin mereka akan masuk nanti. Alright. KD, dah ready KD? Okey, dah live. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang semua. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah dan kurnianya dapat kita bersama pada petang ini, iaitu 29 Disember 2020, hari Selasa, secara dalam talian PAX bersama dengan seorang individu yang hebat, yang sangat berpengaruh ya dalam bidang seni budaya di negeri Melaka. Ya, tak lain tak bukan kita bersama dengan Puan Ezlina Alias, Pengarah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Melaka. Apa khabar Puan? Sihat? Salam, khabar baik. Salam kepada semua. Bertemu kita di alam maya pada hari ini. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Puan. Dan saya Husal Shah dari Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah UPM ingin mengalu-alukanlah kehadiran Puan bersama dengan kami, dan kami sangat berbesar hatilah dapat bersama dengan Puan untuk satu sesi perkongsian yang cukup istimewa dan cukup bermakna, dan ianya signifikan dengan negeri Melaka itu sendiri, ya. Iaitu tajuk yang akan dikongsi bersama dengan Puan Ezlina pada petang ini bersama dengan kita ialah melestari pantun Dondang Sayang di Alaf Baru. Dan ianya satu tajuk yang cukup istimewa, dan saya yakin Puan Ezlina akan kupas tajuk ini bersama dengan kita, dan insyaAllah kita akan dapat sama-sama manfaatkan ilmu yang akan dikongsikan oleh Puan Ezlina ini. Jadi membuang masa, saya ini ingin serahkan kepada Puan Ezlina untuk berkongsi dengan kita. Tajuk pada petang ini iaitu melestari pantun Dondang Sayang di Alaf Baru. Silakan Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua yang mendengar pada petang ini. Salam dari Melaka, ya. Melakaku maju jaya lah ya. Melakaku maju jaya. Alhamdulillah. Gamit dunia. Kena sebut juga temanya ya. Dan betul. Ya, saya nak ucapkan sambil-sambil tu kita juga haruslah berhati-hati dengan wabak yang sedang melanda negara kita. Walau bagaimanapun alhamdulillah negeri Melaka masih kuning, masih boleh dikunjungi. Sambil-sambil kita mendengar cerita pada petang ini ya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, terutamanya Cik Usal Shah sendiri. Terima kasih kerana mengundang saya ya dalam sembang seni budaya pada petang ini dengan tajuk melestari pantun Dondang Sayang di Alaf Baru, menerusi secara dalam talian ya. Jadi kita ni dah norma baru, jadi kita bertemu pada petang ini untuk saya berkongsikan sedikitlah apa-apa yang boleh kita kongsikan secara bersama. Jadi sebelum tu ya, kejap ya, saya punya ni okay. Sebelum tu kita ingin mengetahui tentang apa itu konteks Dondang Sayang yang baru saja diiktiraf UNESCO kira-kira 2 tahun yang lalu ya. Jadi sebagai salah satu kesenian bertaraf dunia yang diiktiraf oleh Badan Antarabangsa, kita ingin lihat. Ini saya ingin ceritakan sedikit, mungkin di luar sana tak yang tahu kecuali orang Melaka ya, tentang bagaimana pentingnya komunikasi dalam Dondang Sayang, terutamanya dalam usaha mengekalkan keaslian pantun. So petang ini saya lebih kepada nak mengkaji ataupun nak memberi berkongsi maklumat tentang keaslian pantun dalam persembahan Dondang Sayang Alaf Baru. Jadi sebelum itu saya ingin juga mengupas di sinilah apa itu Dondang Sayang. Jadi Cik Sasha pernah dengar Dondang Sayang? Saya pernah dengar, saya memang suka dengar. Selalunya kalau dimainkan bila ada function dekat Melaka memang akan ada. Ada kan? Okey. Baik. Jadi kat sini untuk kepada semua pada hari ini kita terangkan sedikit lah ya tentang apa itu Dondang Sayang terlebih dahulu sebelum kita masuk kepada isi yang lebih dalam ya. So Dondang Sayang sebenarnya adalah seni persembahan tradisional Melayu yang menggabungkan ayat saya ni, menggabungkan unsur-unsur muzik berbentuk balada dengan penggunaan alat muzik seperti biola, gong dan pepana, dan juga di dalam Dondang Sayang sendiri ada seni berlagu dan nyanyi
Dan yang paling penting sekali dalam Dondang Sayang adalah seni berbahasa menerusi alunan pantun yang dilakukan secara spontan ya. Jadi secara literasinya, Dondang Sayang ni bermaksud menyanyi dengan kasih sayang. Sebabnya Dondang Sayang ini unik kerana ia digabungkan dengan pantun Melayu dan lazimnya pantun-pantunnya dilakukan secara spontan. Bertemakan keriangan dan kasih sayang. Okey, dan kalau dapat lihat di dalam gambar ini antara gambar-gambar lama ya dalam koleksi pustaka Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negeri Melaka. Jadi sini saya nak bacalah sikit pantunnya ya. Baru sekali masuk ke Melaka, lalu pergi ke Bukit Terendak. Belum sekali kenal biasa, biola berbunyi, bolehlah bertandak. Jadi Dondang Sayang ni memang terkenal kat Melaka lah. Kalau ikutkan gambar yang macam saya kongsikan di sini, adalah daripada pesta Mandi Safa ya, yang pernah terkenal satu ketika dahulu, ni dah diharamkan lah ya. Pesta Mandi Safa di mana di dalam pesta Mandi Safa tu memang ada pesta Dondang Sayang di dalamnya ya. Yang ini adalah zaman kegemilangan Dondang Sayang lah ya. Kalau dapat sebut di sini. Dan di sini juga saya ingin kongsikan tentang apakah jenis versi Dondang Sayang. Selalu kita dengar, saya percaya di luar sana ramai pernah dengar Dondang Sayang yang kat Melaka saja. Tapi sebenarnya ada 4 versi Dondang Sayang. Ya. Yang pertamanya Dondang Sayang Melaka. Keduanya Dondang Sayang Baba Peranakan. Dondang Sayang Tanjung Penyengat di Riau dan Dondang Sayang Pulau Pinang. Jadi Dondang Sayang ini sebenarnya bukan sahaja terkenal di kalangan masyarakat Melayu Melaka, malahan masyarakat etnik negeri-negeri selat lah khususnya ya, kalau boleh saya sebut di sini. Negeri-negeri selat memang berkongsi keunikan Dondang Sayang ini, tak kira daripada Pulau Pinang, Melaka dan juga Singapura, serta negara-negara yang negeri yang bersempadanan, negara yang bersempadan dengan Melaka iaitu Indonesia dan Singapura. Manakala di Indonesia adalah terkenal di kalangan masyarakat Melayu Riau ya, Kepulauan Nusantara yang juga dulunya merupakan antara jajahan Empayar Melaka lah. Jadi Dondang Sayang untuk pada zaman dulu dia terkenal dalam pesta-pesta keramaian ya, dalam upacara-upacara tertentu, dan kini sebenarnya kita lebih banyak kepada acara-acara rasmi kerajaan yang diadakanlah di negeri Melaka khususnya, dan juga terkenal apabila kita adakan pertandingan Dondang Sayang. Dan satu ketika dahulu RTM ataupun Radio Television Malaysia memperkenalkan Dondang Sayang dalam pertandingan Pesta Dendang Rakyat. Itu antara keunikan Dondang Sayang dalam bentuk pertandingan lah. Dan kalau dapat kita lihat di sini bagaimana sejarah Dondang Sayang ya. Dondang Sayang dikatakan berasal daripada negeri Melaka dan daripada Kesultanan Melayu Melaka lah pada ketika itu, dan nyanyian ini dipopularkan oleh pembesar ya, pembesar-pembesar negeri dan sebagainya. Dan pada masa itu nyanyian Dondang Sayang masih merupakan puji-pujian tentang kebesaran Kerajaan Melayu Melaka dan juga kesedihan kerana kejatuhannya. Dan di dalam sejarah Melayu juga ada mengisahkan bagaimana Wan Benai menghiburkan Sang Nila Utama dengan nyanyian dan ulitan pantun kasih sayang. Dikabarkan juga sewaktu Sang Nila Utama berkedah di Tanjung Bemban bersama-sama isterinya, dia diiringi dengan para pembesar serta isteri masing-masing. Apabila mereka berkumpul tu mereka menyanyikan lagu Berentak Dondang Sayang, dan apabila orang kampung mendengarnya mereka merasa tertarik. Ini adalah seperti mana yang diceritakan di dalam sejarah Melayu lah sedikit. Cuma mungkin pada masa tu tak adalah perkataan Dondang Sayang itu sendiri. Dia menyebut berupa nyanyian tentang mengulik ya. Jadi ini antara macam yang saya sebutkan sebelum ni, Empayar Kesultanan Melayu Melaka di mana berkembangnya kesenian Dondang Sayang itu sendirilah. Macam di Riau sendiri masih ada lagi Dondang Sayang, dan di Melaka dan juga negeri-negeri yang telah saya sebutkan sebelum ini. Dan menurut Kamus Dewan ya, untuk bagi Kamus Pelajar edisi kedua, dondang itu sendiri bererti satu perlakuan mendondangkan atau mendendangkan, membuai-buaikan, dan juga perlakuan mengenjut-enjutkan anak di dalam buaian sambil berlaku. Jadi sesuai dengan sifatnya ya, sifat Dondang Sayang itu yang menjurus kepada perlakuan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya, maka Dondang Sayang terjema daripada pelakuan nyanyian spontan berirama dengan lagu-lagu yang bertemakan kasih sayang dan berunsurkan didikan, biasanya dengan penggunaan pantun yang tercipta secara spontan. Pada masa itu lebih banyak ibu-ibu lah ya yang menyanyikan Dondang Sayang. Dan di sini juga salah satu perkara penting di dalam Dondang Sayang adalah
pantun. Jadi sesuai dengan tajuk kita pada petang ini, kita akan kaji sifat-sifat pantun di dalam Dondang Sayang. Kalau kita lihat secara halusnya, sifat pantun merupakan salah satu kearifan tempatan, local wisdom, yang menggambarkan pemikiran, jiwa dan hati budi masyarakat Melayu, yang menjadikan pantun itu sebagai satu medium bagi menyampaikan hasrat secara berestetika dan syarat juga dengan falsafah tertentu. Justru pada waktu itulah kita selalu menggunakan pantun sebagai salah satu medium, salah satu cara untuk mendidik, salah satu cara untuk menegur. Jadi pantun tu sendiri merupakan satu sistem komunikasi, dan atas sebab nilai pantun menjadi dasar bagi akal budi masyarakat Melayu, maka sebahagian besar lagu-lagu berjiwa Melayu di alam Melayu, di alam Nusantara kita ni, seperti lagu-lagu dalam irama Dondang Sayang, Ghazal, Boria, lagu asli Melayu, Dikir Barat juga, dan dalam sebahagian besar lagu-lagu rakyat tempatan menggunakan seni berpantun sebagai lirik. Kerana apa? Kerana pantun ini dia ada irama. Jadi apabila dia menjadi orang kata dasar dalam sesuatu lagu, maka lebih indah lagu tersebut, dan seterusnya kita pergi kepada kepelbagaian sifat pantun dalam irama Melayu, Sifat pantun dalam setiap irama ini ada pelbagai sifat estetika lah. Sebagai contoh yang dapat saya kupaskan di sini, lagu-lagu irama asli Melayu dia lebih melankolik dan mendayu-dayu sifatnya dengan pantun yang lebih tersusun dan menggambarkan perasaan hati. Kalau kita tengok lagu-lagu asli Melayu macam contoh lagu Patah Hati dan sebagainya, dia sangat dramatik, dia sangat menggambarkan jiwa yang resah, jiwa yang sedih, ditinggal kekasih dan sebagainya. Dia lebih romantik lah. Ini adalah kerana lagu asli antara lagu yang dominan dalam seni persembahan bangsawan, iaitu sebuah sejenis teater muzik tradisional yang menempuh pasca modernis lah, iaitu bangsawan. Apatah lagi bila menyentuh babak-babak percintaan yang melankolik. Jadi hasil daripada situ bertambahlah populariti untuk lagu asli, begitu juga dengan pantun dalam Ghazal yang ada sentuhan romantik Melayu, sedikit alunan elemen Parsi, Arab dan Hindi, dan juga dia sama juga dia mendayu-dayu iramanya, cuma dari segi permainan muziknya berbeza. Manakala Dondang Sayang pula, sifat pantunnya agak bebas dan dia lebih sederhana dan syarat juga dengan unsur usik-mengusik, kias ibarat, giat-menggiat, jenaka dan humor. Dan juga format pantunnya masih macam sama yang waktu kita belajar di sekolah dulu, iaitu format dia rima AB. Itu adalah antara sifat pantun yang baik lah. Kalau dalam pertandingan pun kalau ada AB tu, itu pantun tu insyaAllah dia akan markahnya lebih, Dan seterusnya pula bahasa dalam penggunaan Dondang Sayang selalunya juga lebih mudah digunakan dan berkaitan dengan percakapan atau perbualan harian, Jadi itu dalam Dondang Sayang ni kita tak boleh guna bahasa yang terlalu bombastik. Kerana apa? Sebab dia kebanyakannya adalah dilagukan, dia dinyanyikan secara spontan. Jadi orang yang nak berdondang sayang tu, dia nak cipta lagu, nak cipta pantun dan nak nyanyikan secara on the spot ataupun secara spontan. Tak bolehlah kita gunakan bahasa yang bombastik. Dan orang dahulu dia menggunakan bahasa yang mudah, yang ada gaya bahasa yang tersendiri, dan hal ini akan memudahkan jual beli pantun secara spontan yang dibalas oleh pihak lawan. Jadi dalam konteks Dondang Sayang itu sendiri, sebab ia bertujuan untuk menghiburkan tetamu dalam masa yang sama, kita nak menyampaikan mesej tertentu, Jadi tidak sesuailah kita menggunakan pantun-pantun yang begitu sukar nak difahami. Kalau ada pun sifat pantun yang agak sukar difahami, pantun yang bersifat kias ibarat, Manakala Dondang Sayang yang diadakan dalam bentuk pertandingan, dia secara tak langsung membantu meningkatkan lagi kemahiran berbahasa para pelantun lagu yang menggunakan pantun yang diungkap secara spontan. Ini adalah satu kemahiran. Nanti saya akan tunjukkan contoh-contoh bagaimana pemantun yang bertanding dan bagaimana yang untuk persembahan. Selalunya kalau pertandingannya, sifat pantun dalam Dondang Sayang ni dia bukan macam kita pesta pantun, pertandingan pantun, iaitu kalau boleh kita nak matikan lawan on the spot, macam itulah, tetapi dalam Dondang Sayang bukan, kita tidak bertujuan ingin memalukan pihak lawan, itu tidak. Dondang Sayang ni kalaupun katakanlah kita jual satu pantun dan pihak lawan tiba-tiba macam tak boleh nak jawab, dia akan jawab juga, tetapi mereka akan menjawab dengan satu pantun juga
yang macam escapism lah, ya. Mungkin kita bagi satu contoh yang lain dan sebagainya. Jadi mereka tetap akan jawab sebab kita tidak akan ada pantun yang mati di dalam pertandingan dondang sayang. Kita akan tetap jawab, ya. Jadi cumanya dia tidaklah mesti tidak dijawab. Selalunya pantun dondang sayang dia akan dijawab juga. Dan ini berbeza pula apabila pantun yang diolahkan dalam dondang sayang yang dinyanyikan bagi tujuan persembahan. Sebagai contoh saya beritahu ni, dondang sayang yang memang dijemput oleh tuan rumah, contohlah ya, katakanlah UPM menjemput saya, katakan pasukan kita untuk mempersembahkan dondang sayang. Jadi apabila dijemput begitu, maka para pemantun dondang sayang boleh merancang pantun yang boleh digunakan sebagai satu tujuan komunikasi yang baik untuk penganjur persembahan. Sebagai contoh, mereka bolehlah dikatakan di sini apabila menjawab ataupun apabila menyanyikan dondang sayang itu, mereka akan menggunakan dondang sayang tu, pantun yang ada dalam dondang sayang itu sebagai satu alat komunikasi untuk memuji tuan rumah, untuk memuji penganjur. Jadi itu salah satu cara berterima kasih menerusi pantun di dalam dondang sayang. Dan juga kadang-kadang kalau ada setengah pasukan tu dia akan menggunakan elemen dalam penganjuran acara tu untuk mereka terjemahkan di dalam bentuk pantun. Begitu juga selain daripada itu juga gaya bahasa di dalam dondang sayang, pantun dondang sayang memang akan mudah difahami, walau bagaimanapun kadang-kadang ada juga setengah pemantun yang lebih tinggi, dia punya orang kata gaya bahasa dia akan menggunakan unsur-unsur kias ibarat dan falsafah yang agak tertinggi, yang agak tinggi. Tetapi bukan bombastik lah sebab dia nak orang faham, yang sesuai dengan tujuan dan maksud sesuatu majlis. Yang ini pula kalau persembahan dondang sayang yang memang bagi tujuan persembahan lah ya, bukan tujuan pertandingan. Seterusnya ya, saya ingin kongsikan juga tentang struktur pantun ya. Sama juga dengan pantun yang kita pelajari dahululah, struktur pantunnya masih menggunakan pembayang dia masih menggunakan keindahan sumber alam yang kaya, yang dekat dengan kehidupan masyarakat, yang ada kalanya dikaitkan dengan hubungan kita dengan Tuhan dan juga sesama manusia lah. Jadi dalam kupasan saya selepas ini, saya akan berdasarkan beberapa fakta hasil dokumentasi bertulis ya, dan juga kita berikan beberapa contoh petikan pantun dalam dondang sayang. Seterusnya ini adalah struktur teks pantun lah. Di dalamnya ada pembayang ya, ada isi dan juga baris rima AB yang macam saya sebutkan ni lah ya. Tadi saya sebutkan. Okey. Ini contoh yang diberikan iaitu berburu ke padang datar mendapat rusa berbelang kaki. Berguru ke palang ajar bagai bunga kembang tak jadi. Kalau orang Indonesia sebut pembayang tu sebagai sampiran ya. Dan dalam dondang sayang menggunakan pantun 4 baris lah, 4 rangkap ya. Bukan pantun yang 2 rangkap ya. Ataupun 8 rangkap tak. Dalam dondang sayang memang akan pakai pantun 4 rangkap sahaja. Seterusnya bagaimana macam tu, keindahan pembayangan pantun ya, pembayang pantun. Persamaan rima antara perkataan-perkataan yang jodoh dan indah bahasanya serta cantik maksud yang dilahirkan. Ini kita petik daripada kata-kata Pendeta Zakbar dalam kitab Ilmu Mengarang Melayu tahun 1934 ya. Buah langsat kuning mencelah, keduduk tidak berguna lagi. Sudah dapat gading bertuah, tanduk tidak berguna lagi. Jadi ini pantun yang sangat baik. Di mana kalau kita lihat rima setiap belakang ayatnya, okey, kalau kita lihat di sini, buah langsat kuning mencelah. Ya, jadi rima di bawahnya dimaksudnya pula sudah dapat gading bertuah. Jadi bunyi belakangnya semua lebih kurang sama. Ini adalah pantun yang memang mahal lah ya, daya fikirnya sebab perbendaharaan katanya begitu tinggi. Ya, keduduk tidak berbunga lagi. Keduduk ni ataupun dikenali juga sebagai senduduk adalah sejenis tumbuhan renek ya, yang banyak dapat di halaman rumah di kampung lah satu ketika dahulu. Senduduk tidak berbunga lagi ya. Tanduk tidak berguna lagi. Jadi di mana belakangnya semuanya sama ya rimanya. Jadi bila dibaca sedap didengar. Buah langsat kuning mencelah, keduduk tidak berbunga lagi. Sudah dapat gading bertuah, tanduk tidak berguna lagi. Jadi begitu indah irama di dalam pantun yang dimaksudkan inilah. Manakala dalam pantun spontan dalam dondang sayang, walaupun pantun tercipta secara spontan ya, terutama dalam pentas dondang sayang, di mana para pemantun atau penyanyi akan menyanyikan
bait-bait pantun yang dikarang secara spontan di dalam akal fikir, sebab dalam Dondang Sayang kita tak boleh tulis, ya. Kita tak boleh tulis, ya. Jadi kita kena berfikir untuk menyanyikan bait-bait pantun yang dikarang secara spontan di dalam akal fikir semasa muzik bridge atau sewaktu muzik sedang berkumandang tu lah, ya. Jadi masa tu bila ditanya tu mereka kena cepat-cepat fikir semasa muzik tu sedang beralun, ya. Namun kerana perbendaharaan dan kemahiran komunikasi yang luar biasa, semuanya dapat dibuat dengan di sini terletaknya keindahan dalam Dondang Sayang, ya. Macam mana pun mereka akan jawab dengan baik, ya. Dan pantun dibalas dengan lengkap, pembayang yang indah beserta maksud yang bersesuaian, iaitu maksud yang menyentuh soal balas kepada pantun yang dijual oleh pihak satu lagi, ya. Sebab tu selalunya Dondang Sayang selalunya dalam bentuk berduet lah. Boleh juga secara berseorangan, ya. Okey, seterusnya ini saya nak tunjuk sedikit contoh, ya, pantun Dondang Sayang yang ini yang dinyanyikan oleh generasi baru. Jadi silakan mendengar petang-petang ni. Ibu pergi mana ni, Cik? Saya akan tunjukkan apa maksud. Kenapa asli dengan sayang? Betul. Perempuan dengar. Sama itu dekat dalam sayang. Boleh? Boleh, tapi you jual dulu Boleh tapi ni beli lah. Saya kau beli. Okey. Tahu. Tersekat-sekat lah puan. Ya, ya. Macam tersekat tak? Oh, ya. Tersekat, ya. Saya tengah mendengar tunjukkan contoh bagaimana Okey. Dondang Sayang. Apa Alright. dengar tak? Ada dengar tak, Cik Sasha? Kurang. Saya kurang dengar. Oh, tak dapat dengar, ya? Dia tersekat video dia tu. Oh, videonya tersekat. Sekejap, macam mana? Orang lain dapat dengar tak? Suaranya. Saya pun tak dapat. Tak dapat, ya? Video tapi tak dapat dengar suara. Okay, kalau tak dapat dengar, saya stop dulu. Saya terus kepada, okay, kalau tak dapat dengar tak apalah. Ini maksud saya di dalam pantun sebab sayangnya tak dapat dengar. Sebenarnya saya ingin memberitahulah, ya, tadi dalam video yang saya cuba kongsikan itu ada menunjukkan bagaimana cara pantun dijual, ya. Ini contohnya lah, ya. Buah salak di dalam piring, buah kecubung dalam genggaman. Sekejap, ya. Tuan jalak, saya ni biring. Yang saya masukkan Dondang Sayang itu adalah sejenis cara dia lagukan lah. Saya nak tunjukkan kat sini tak dapat, ya. Tapi tadi dalam video ada. Cubalah cuba sabung di laman, ya. Kalau nak dapat saya ceritakan, nanti saya beritahu apa tu jalak, apa tu biring. Sebenarnya mungkin tak semua orang faham, ya, apa tu jalak, apa tu biring. Lepas tu cubalah cuba sabung di laman. Semasa yang ni penyanyi yang pertama iaitu Ayu, ya. Mereka berdua ni merupakan anak Allahyarhamah Nyonya Tan binti Abdullah lah. Di mana mereka merupakan pewaris Dondang Sayang generasi baru di Melaka. Di mana bila Ayu menjual pantun tersebut semasa muzik bridge dalam tempoh lebih kurang 25 saat, abangnya, ya, ataupun saudara lelakinya iaitu Hairul boleh menjawab dalam tempoh kurang 25 saat. Itu maksudnya ini pantun yang memang mereka nyanyikan secara spontan, ya. Di mana sebelum persembahan tu mereka dah berbincang dahulu. Maksudnya kita akan menggunakan pantun kias ibarat ayam. Itu saya akan terangkan tadi apa tu jalak, apa tu biring, ya. Jadi Hairul dapat menjawab. Hairul cakap, perah santan dimasak bubur, tambah wangi dicampur serai. Biring jangan cakap tak kebur, sekali kutaji berkirai, bulu berkirai. Ini sebenarnya adalah cerita pasal ayam. Sebenarnya walaupun cerita pasal ayam, ya, iaitu permainan sabung ayam dulu sangat terkenal satu ketika dahulu, ya. Di mana sebenarnya dia membawa satu maksud yang lain. Di mana kalaulah tuan ni jalak, okey ni saya terangkan teruslah, ya. Kalaulah tuan ni seekor jalak, kalau dapat kita lihat di sini, saya punya ni pula yang hang tiba-tiba. Baik, ya.
Kalau seekor jalak apa ni? Jalak ni ayam yang jagoh lah. Berbanding ayam biring ni dia badan dia besar sikit. Kalau ayam sabung ni, ayam yang jalak ni dia jagoh lah. Badan dia apa nama tu lebih kurus sedikit berbanding ayam biring. Ayam biring ni dia banyak daging sikit lah. Ya. Tapi kedua-duanya ayam jantan yang selalu bertarung. Ayam biring selalunya tak berapa kuat berbanding ayam yang jalak. Jadi itu maksud pantun ini ya. Sekejap ya, saya punya ni pula tiba-tiba hang. Okey. Seterusnya ini saya tunjukkan tadi. Apa itu gambar ayam jarak dan ayam biring. Jadi bila bersabung, itu yang bila ayam biring kata, saya ni ayam yang tak berapa mahir. Ataupun kalau kita manusia biasa, saya ni seorang yang biasa berbanding tuan yang lebih mahir. Jadi saya ni cuba je nak bersabung. Tak tahulah saya boleh menang ke tidak. Jadi itu maksud pantunnya lah. Ya. Seterusnya di dalam koleksi Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara sendiri, kita ada membuat satu usaha iaitu mendokumentasikan 1000 pantun dondang sayang ya. Di mana di dalam buku 1000 pantun dondang sayang ini mengandungi lebih 27 pantun yang merangkumi tema-tema seperti kasih, budi ya, ayam macam saya sebutkan tadi ayam ya, harimau, bunga, laut, tentang sejarah, sindiran, kias ibarat dan sebagainya. Jadi dalam buku 1000 pantun dondang sayang terbitan Jabatan Kebudayaan Kesenian Negara yang diselenggarakan oleh Madulara pada tahun 2004. Ini antara contoh di dalam ni kita kena dokumentasikan sebab macam saya ceritakan tadi kalau kami tak dokumentasi hilang pantun-pantun ni bersama pantunnya. Sebab sekarang ni pun tokoh yang ada yang tinggal sekarang orang lama hanyalah Datuk Baharim ya dengan Puan Halimah Baba dan beberapa orang saja lagi yang tinggal. Kebanyakannya telah meninggal dunia. Jadi sebelum apa-apa berlaku, kita tak tahu apa yang terjadi pada masa depan, kita dokumentasikan. Jadi koleksi ini dibantu oleh Persatuan Dondang Sayang Negeri Melaka ya. Di mana mereka kumpulkan semua tokoh. Alhamdulillah sebelum arwah Nyonya Tan pergi, beliau juga telah menghasilkan sempat mendokumentasikan pantun-pantun beliau lah ya, di mana ditulis ya, kita rakam. Jadi itu antara yang kita perlukan lah. Yang ini yang saya sebutkan tadi ya, yang bahagia Datuk Muhammad Baharim Mat Syarif masih ada lagi dan telah diiktiraf oleh Kerajaan Negeri Melaka sebagai tokoh yang tinggal sekini lah ya. Dan ini saya sebutkan tadi Allah Yarhamah Nyonya Tan binti Abdullah. Allah Yarhamah Nyonya Tan ni berbangsa Baba ya, berbangsa Baba ya. Jadi tadi yang 2 orang saya cuba tunjukkan video tu merupakan anak beliau, anak Allah Yarhamah yang boleh menyanyikan pantun yang itu antara warisan lah yang tinggal. Seterusnya ini adalah dalam lagu Joget Bunga Tanjung. Sayangnya saya tak dapat kongsi ya. Sebenarnya dia perlu dengar lagu baru kita dapat hayati ya. Yang ini Joget Bunga Tanjung yang dinyanyikan oleh Yang Bahagia Datuk Muhammad Baharim Mat Syarif. Yang ini nanti dalam transkripsi ni kita namakan sebagai B. Ya, Datuk Baharim ni B. N ni Allah Yarhamah Nyonya Tan Abdullah kita namakan sebagai N. Jadi dalam lagu Joget Bunga Tanjung, sebelum saya terlupa. Dalam Dondang Sayang ada beberapa rentak ya. Antara rentak yang paling popular adalah rentak joget. Sebelum joget sebenarnya adalah Dondang Sayang rentak asli. Tadi yang saya cuba sharekan lagu tadi adalah yang berentak asli. Itu Dondang Sayang berentak asli ya. Manakala Dondang Sayang yang berentak joget, ini adalah Dondang Sayang rentak joget yang saya sebutkan ya. Okey, contoh Datuk Baharim menjual bunga tanjung di tepi laman, gugur berserak tepi telaga. Puas ku sanjung, bunga di taman, disiram juga dia layu juga. Contoh dalam pantun Dondang Sayang, dia berbeza dengan pantun dalam pertandingan pesta pantun. Di mana kalau pertandingan pesta pantun, dia punya pantun pertanyaan tu betul-betul nampak pertanyaan ya. Itu macam yang selalu popular lah yang TV yang selalu orang buat ada pick up line lah dan sebagainya. Tetapi pantun dalam Dondang Sayang dia tidak betul-betul dalam bentuk pertanyaan. Ini kemahiran orang lama lah ya. Macam contoh tadi saya sebut Datuk Baharim jual puas ku sanjung bunga di taman. Dia dah siram pun kenapa layu juga. Itu banyak kias ibarat di dalam pantun ini yang menggunakan refleksi bunga tanjung ya. Dan Allah Yarhamah Nyonya Tan menjawab, bunga ada di tepi telaga, dikutip dara di waktu senja, sungguh disanjung, lagi dijaga, sampai masa dia gugur juga. Ini maksud pantun ini juga sebenarnya menyentuh tentang satu masa nanti ya. Ini contoh, banyak contoh yang kita boleh kaitkan lah ya. Macam contoh seorang ibu terhadap anak ya, seorang kekasih terhadap kekasih pun boleh. Jadi banyak
kita boleh banyak kaitkan lah ya. Dia kata kalau walau macam mana kita jaga pun, orang tu jaga begitu baik sekali, tak kira lah kekasih ke, anak ke, bila sampai masanya dia akan pergi, termasuk ibu bapa kita lah ya, sampai masa akan pergi dia akan tetap pergi. Sebab itu sudah sesuatu yang sudah ditakdirkan. Ini antara rangkap pertama. Pantun jual ni ya. Seterusnya Datuk Baharim jual lagi. Sedang terlena ditiup bayu, sayang cik adik melipat kain. Macam mana bunga tak layu, embun menitik tak lain. Tadi dia dah jawab pasal pasal bunga Yang ni pasal kenapa pula bunga boleh tak layu tapi embun menitik ke tempat lain. Jadi kita dah tengok di sini sama juga macam saya cakap, dia tak berbentuk soalan sangat. Ini bahasa tinggi mereka lah. Orang dulu-dulu je yang banyak pantun macam ni ya. Kalau orang sekarang dia akan tanya betul-betul ya, sebab itu adalah bersesuaian dengan lifestyle ataupun gaya hidup zaman sekarang. Kita suka betul serang. Ya, kita guna medium, kita WhatsApp lah, kita malas nak type panjang-panjang contoh ya. Dan Allah yang Rahman Nyonya Tam jawab, carikan saya si ibu kunyit, kena tangan kuning warnanya. Kalau tunggu embun di langit, bunga ditanam, layu semua. Ini Allah yang Rahman Nyonya Tan juga punya daya komunikasi, daya fikir yang tinggi. Sebab dia kata, kalau tunggu embun kat langit, habislah bunga yang ditanam akan layu. Kalau kita harap-harap sesuatu yang kita pun tak pasti, habislah segala usaha. Itu maksud mereka ya. Itu yang indahnya dalam pantun Dondang Sayang. Sebab mereka banyak guna kias ibarat. Dia bukan maksud dia, kalau saya tak tahulah kalau orang budak-budak zaman sekarang ya, generasi muda agaknya, kau cakap kenapa biarlah embun nak turun, kita boleh siam pakai baja, kita akan cakap macam tu. Tapi sebenarnya bukan dimaksudkan tentang menanam pokok. Menanam pokok itu adalah kias ibarat kepada kehidupan. Itunya orang kata kearifan tempatan lah. Seterusnya Datuk Baharim jual lagi. Dia memang macam tu. Dia akan sentiasa jual jawab. Tiupan bayu udara nyaman, duduk bergantung si anak kera, dia kata. Biarkan layu bunga di taman, bunga Tanjung tetap ku jaga. Sebenarnya dalam konteks, ini sebenarnya kalau nak cakap bahasa budak-budak zaman sekarang, konteks mengorat. Ya, dalam konteks cuba memikat ya, wanita pilihannya, dia akan cakap, memanglah banyak bunga di taman. Ramai wanita di kampung dia, contohlah ramai wanita di kampung dia. Itu diibaratkan sebagai taman lah, kampung Biarkan layu bunga di taman, dia kata. Tapi sebab saya suka kamu, bunga Tanjung. Sebab tadi ingat ya, nama lagu ni Joget Bunga Tanjung, dia kata. Bunga Tanjung tetap ku jaga, walaupun ramai wanita lain cantik. Tapi sebab hati dia berkenan dekat bunga Tanjung. Jadi tetap dia akan jagalah. Adalah bunga macam-macam mana pun ya. Tapi saya tetap suka kamu. Macam itulah maksud kias ibaratnya ya. Dan Allah yang Rahman Nonatan menjawab juga ya. Buat inti gula Melaka, kuih koci luarnya tepung. Sedap kuih koci petang-petang ni. Kalau hati sudahlah suka, kembang tak jadi juga yang nak disanjung. Okay, saya nampak Cik Sasha tersenyum di situ. Ada apa-apa nak beritahu Cik Sasha? Saya terkesima dengan pantun dia. Mahal pantun dia kan? Betul. Ya. Istimewa. Orang dulu-dulu itu saya kata, apa bezanya pantun zaman sekarang dengan pantun zaman dulu ya. Ini mahalnya pantun itu sebab kalau dia nak mengorat pun dia tak cakap, saya suka awak lah. Macam contoh dalam WhatsApp dan sebagainya kan. Bahasanya mudah faham kan? Mudah faham. Tapi ini dia kena fikir. Dia nak sampaikan hati tetapi malu. Orang dulu-dulu itu maruahnya tinggi, dia malu. Tapi dia nak cakap dia suka. Sebab itulah contohlah Datuk Baharim memberitahu ya, walaupun banyak bunga lain, biarkan bunga tu layu, dia kata tak apa, tapi saya nak juga bunga Tanjung. Dan bagi pihak wanita, kita tak cakap saya suka awak, dia pun tak boleh jawab macam tu. Dia akan cakap macam tu, macam tu lah kalau hati dah suka, dia kata saya yang tak cantik ni juga awak nak. Sebab dia kata kembang tak jadi juga disanjung. Itu cara dia jawab. Dia rasa sebab sebenarnya, sebab walaupun ada banyak wanita lain lebih cantik, contohlah ya, tetapi sebab saya ni yang tak cantik, tapi sebab awak suka saya, awak tetap akan suka. Macam itulah contohnya ya. Jadi seterusnya sebenarnya saya nak share banyak tentang lagu-lagu ini. Salah satu video, saya tak tahulah saya dapat share ke tidak. Kalau tidak, di akhir rancangan nanti mungkin saya akan cuba tarik video tersebut ya. Ini antara tokoh yang masih tinggal ya, Mak Nona Osman dah berumur 70 tahun lebih ya, 70 lebih umurnya. Beliau ni sekarang dah tak aktif lah, tapi kebetulan hari tu beliau datang untuk salah satu majlis perpisahan DJ KK Melaka. Kita paksa dia nyanyi lah, tapi sebabnya
beliau dah tak nyanyi lagi sebenarnya, dah lama tidak berpantun Dondang Sayang atas faktor keuzurannya. Tapi kita dapat tangkap dan kita rakamkan peristiwa ni. Kalau dapat saya share, saya cuba ya share ni. Beliau mencipta lagu ini secara spontan. Yang semua yang pemuzik ni adalah kaki tangan JKKN yang bukan pemuzik pun ya. Mereka memang tahu main muzik lah, basicnya ada, asasnya ada. Jadi kita cakap Mak Nona, jom cuba pantun sikit. Jadi dia ni bila dengar muzik dia akan terus pantun. Jadi itu cara kita pujuk lah. Jadi saya dengarkan sedikit di sini kalau boleh didengar. Dengar tak? Cik Sasha dengar tak? Dengar sikit tapi kurang jelas lah. Kita cubalah nak gambarkan. Ya. Ini kira digunakan pantun spontan ya puan ya? Dia pantun spontan. Ni dia cakap, okey saya, sebab saya katakan tadi ini adalah majlis perpisahan untuk salah seorang staff dah pergi pun dia. Jadi Mak Nona ni membuat pantun tu secara spontan, menggambarkan kesedihan tepinya. Yang menarik itu spontan ya. Dengar tu pantun dia, karam di laut apa ni boleh direnang. Kalau karam di hati bila nak renang. Sebab dia tahu Allahyarham yang pakai baju warna pink tu tengah bersedih. Jadi dia nyanyi ke pantun tersebut. Masa muzik break ni dia akan cipta pantun. Ni saya maksudkan. Okey, faham. Ni maksud saya muzik sikit sampai tu dia tengah cipta pantun lah tu. Saya laju sikit. Dengar pantun ni pun mahal juga. Itu maksud dia, walau 10 berganti baru tidak sama seseorang yang hilang tu. Sebab dia nak menyatakan kasih sayang dia. Ya? Ya. Itu contoh pantun dia lah yang baik. Ni semua pantun-pantun ni lah. Ini keadaan pada waktu tu. Jadi saya teruskan lah ya. Nanti kita dengar lagi. Ini pula adalah tentang, saya tak boleh kongsi ya. Saya cuba. Dengar tak? Ini saya cuba lajukan lah ya. Salah satu tempatan Ini semua iaitu toko yang lama lah. Dengar tak? Dengan okey. Ini Pak Bahrin tak apa-apa dengar tapi kita lajukan lah. Ini antara ensemble dalam Dondang Sayang lah ya. Ada akordion, biola, gong, juga rebana. Ini yang basic lah ya. Mereka ni semua memang orang Melaka ke puan? Ya? Semua ni memang warga Melaka lah. Orang Melaka. semua. Nikahan rebana dan gong. Pada waktu yang sama, pantun Dondang Sayang akan dinyanyikan. Jumlah pemain biasanya tidak terhad, tetapi mereka haruslah berpasangan. Mereka akan mendangkan pantun 4 kerat Ni hotai semua.
dengan berbalas pantun sesama sendiri. Pemantun juga perlu mendendangkan lagu ikut musik yang dimainkan. Setiap pantun soal harus dijawab oleh pemantun seorang lagi. Itu contohlah ya. Saya tak cerita semua sebab dia agak panjang. Saya terus lagi. Okey, bagaimana usaha kita nak melestarikan lah. Ini kita contoh terus kepada bagaimana kan keadaan sekarang. Kita nak melestarikan pantun Dondang Sayang. Maksud saya di sini adalah kita nak kekalkan keaslian. Ini antara kaedah yang kan adalah seperti pada hari inilah saya ucapkan terima kasih pada Encik Ustaz dan UPM kerana mengadakan sesi webinar untuk memberi kefahaman tentang bagaimana kita dapat mengapresiasikan ya. Akhirnya kita akan dapat mengapresiasikan bagaimana Dondang Sayang itu kita menikmatinya. Sebelum itu mungkin kita dengar je. Tapi ini adalah salah satu cara untuk kita apresiasi kefahaman kita terhadap pantun-pantun Dondang Sayang. Itu yang mahal di dalam Dondang Sayang. Sebenarnya yang paling penting adalah pantunnya. Ya. Kemudian seterusnya baru-baru ini juga ya pihak Institut Seni Warisan Negeri Melaka juga dan juga JKKN juga pun ada melaksanakan berbagai bengkel ataupun masterclass cipta pantun ya. Kita panggil dan kita mengajar kepada semua golongan yang berminat untuk mengetahui tentang Dondang Sayang cara mencipta pantun. Sebenarnya dia ada teknik yang tersendiri untuk cipta pantun dengan baik, dengan spontan, dengan cepat kita boleh jawab ya dan sebagainya. Dan antara kaedah lain juga kita mengadakan siri dokumentasi digital sesuai dengan alaf baharu dan norma baharu ini. JKKM Melaka sendiri mengambil inisiatif untuk melaksanakan semua dokumentasi digital ini untuk dijadikan sumber rujukan supaya akan datang orang tahu inilah Dondang Sayang dan inilah cara menikmati Dondang Sayang. Ya, dan kita pun telah mula mengumpul sejak awal tahun hari itu ya dan alhamdulillah ada beberapa yang kita dah dapat dan kita akan siarkan secara berkala dan kita ada yang dah siar juga ya. Dan seterusnya ini adalah cadangan JKKM Melaka dan kita telah pun berbincang dengan pihak Aswara ya untuk melaksanakan modul, memberikan mengklasifikasikan Dondang Sayang dalam bentuk modul dan silabus berkaitan supaya memudahkan orang faham. Jadi apabila Aswara nanti akan membantu JKKN dan juga Kerajaan Negeri Melaka untuk membuat modul dan silabus berkaitan, jadi kita akan share atau kongsi dengan semua universiti, dengan semua pusat kebudayaan supaya akhirnya nanti Dondang Sayang ni akan orang kata akan terus berkembang lah. Kita pun dah dapat taraf UNESCO, jadi satu anjakan baharu kita perlu lakukan, antaranya itu akan kita laksanakan lah insyaAllah 2021 nanti kita akan bekerjasama insyaAllah ya. Nanti UPM bila siap kita akan serahkan modul tersebut kepada semua dan kemudiannya macam biasa perlukan suntikan dana ya untuk melestarikan kesenian ini dan kita menggalakkan karyawan muda. Di pihak JKKN sendiri kita dah mula menggalakkan generasi muda di Melaka. Alhamdulillah dah ada ya, banyak dah ya, lebih 10 orang dah pewaris Dondang Sayang kita dah ada. Cumanya kami ingin mendekati golongan etnik. Baba Nyonya kita baru ada 2-3 lah yang baru boleh berdondang sayang generasi baru. Sebenarnya dah hampir tiada tapi kita dah ada 2-3 orang lah yang kita dah sedang latih. Begitu juga dalam golongan etnik Ceti. Dulu Ceti ada ramai ya. Dulu setiap kampung ada penyanyi Dondang Sayang Jadi kerana keadaan dah berubah jadi kita sedang juga melaksanakan bengkel pantun dan bengkel menyanyikan Dondang Sayang kepada komuniti etnik juga. Ya, begitu juga dengan etnik Portugis ya. Kemudiannya kami juga memerlukan bantuan dari segi media massa dan media sosial lah. Nanti kita telah bekerjasama dengan Khairul Asraf ya, Allahyarhamah juga dan juga rakan-rakannya ya, penggerak karyawan muda ni mereka dah buat semiul ya dalam Dondang Sayang dalam bentuk media sosial lah, aplikasi media sosialnya TikTok dan sebagainya. Jadi nanti kita akan perbanyakkan kaedah tersebut supaya dapat menarik minat anak muda. Kalau kita tengok sekarang lagu-lagu lama pun orang dah mula nak viralkan, contoh lagu Empat Dara dan sebagainya. Tetapi kita harap golongan artis ya ataupun karyawan seni yang dalam mainstream music dapat mempopularkan Dondang Sayang. Sebenarnya ini pun ada dalam perancangan JKKM Melaka. Kita nak panggil golongan artis ya, kita akan buat special class
untuk mereka mendalami Dondang Sayang. Sebenarnya mudah untuk dinyanyikan tapi kebanyakannya takut untuk berpantun. Itu apa yang para artis terkenal cakap dengan saya ya. Kita pernah mendekati Ramla Ram ya, Dayang Nur Faizal sendiri. Mereka kata boleh kami minat nak belajar tapi kami takut pantun. Mereka cakap sebab mereka takut pantun tu nak kena cipta spontan, macam mana nak fikir lagu nyanyi stres. Jadi sebenarnya ada kaedah. Kalau baru-baru belajar mungkin kena hafal pantun lah. Jadi sebenarnya anda semua pun boleh cuba. Mudah saja nyanyikan dia sebab lenggok dia itu je. Tetapi orang semua takut pantun. Kalau tak berapa pandai lagi, sudah tentulah kita belum boleh begitu mahir tahap tinggi nak spontan kan. Bolehlah hafal pantun-pantun biasa dahulu, pantun budi dan sebagainya. Untuk membantu kita. Jadi janganlah terus nak pergi jadi orang yang begitu mahir boleh buat spontan. Sebenarnya kita boleh tulis dulu dan kita nyanyikan. Sekurang-kurangnya kita dapat faham betapa tingginya pengetahuan orang dulu, dia boleh jawab, dia tak payah tulis pun, semua dalam kepala ya. Jadi sebenarnya kita nak apresiasi ya. Seterusnya galakkan persembahan ke peringkat lebih tinggi. Kalau tidak kerana pandemik, sebenarnya kita akan ada satu persembahan di Istana Budaya ya, tentang Dondang Sayang. Dan di peringkat JKKM Melaka sendiri kita telah pun buat satu bentuk persembahan Dondang Sayang ya. Tahun lepas kami ada orang kata cuba melaksanakan cara baru, iaitu kita buat dia dalam bentuk musikal ya. Dalam bentuk musikal di mana setiap cerita tu ada je babaknya, ada lagu Dondang Sayang yang sesuai. Sebenarnya Dondang Sayang ni sama je macam lagu-lagu tradisional lain. Sebagai contoh saya sebut di sini Semarayan lain, contoh Boria. Dulu kan Boria dan juga Dikir Barat ya, yang terkenal sebagai medium untuk menyampaikan mesej ya. Tetapi dalam bentuk Boria dan Dikir Barat, sebenarnya Dondang Sayang pun boleh. Kalau contoh katakan anda ingin sampaikan mesej iklan lah, barangan produk kecantikan apa, mereka boleh olah dalam bentuk pantun. Sama saja. Jadi kita akan orang kata insya-Allah semarakkan perkara ini dan saya harap semua orang dapat mendukung usaha inilah. Jadi ini ada beberapa cara kita menikmati Dondang Sayang itu, sebab tu kita perlukan kefahaman untuk orang menghayati Dondang Sayang. Dia bukan nyanyian semata-mata, dia memerlukan akal fikir yang tinggi. Ini antara usaha-usaha di pihak Kerajaan Negeri Melaka ya, yang baru-baru ni baru saja selesai pertandingan Dondang Sayang yang dilaksanakan oleh Institut Seni Warisan Negeri Melaka dengan kerjasama Persatuan Dondang Sayang ya. Dan JKKN sendiri pun ada tahun lepas telah buat Bintang Dondang Sayang, dan hasil daripada program Bintang Dondang Sayang ni kita telah dapat seorang etnik Baba dia dah boleh nyanyi Dondang Sayang dengan baik. Jadi beliau seorang chef ya, dan dah mula popular di media sosial ya, sebab dia suka nyanyi Dondang Sayang. Dan banyaklah sebenarnya daripada dulu lagi kita kerap adakan, cumanya sekarang ni kita nak lebih semarakkan lagi lah ya. Dan juga pelbagai persembahan Dondang Sayang yang dibuat di bawah Perzim sendiri, semua adalah, semua pihak di Negeri Melaka ini memang orang kata mengangkat Dondang Sayang ni peringkat tertinggi. Bahkan tahun lepas pun kita ada pertandingan Dondang Sayang peringkat sekolah rendah. Kalau sekolah rendah pula dia tak perlulah cipta spontan, dia hafal lah, janji mereka boleh menyanyikan Dondang Sayang dengan baik sebab itu memerlukan kemahiran yang lagi tinggi ya. Peringkat sekolah itu dengan bantuan Kementerian Pendidikan lah. Seterusnya ini antara beberapa perkongsian yang dapat saya tunjukkan di sini. Di Berita Harian sendiri ada menunjukkan bagaimana cabaran pantun spontan melalui Dondang Sayang. Semua orang akan kalau sebut Dondang Sayang je dia takut sebab takut pantun spontan. Jadi kalau kita belum mahir, hafallah dulu pantun-pantunnya. Orang dulu pun macam tu juga. Tetapi kalau kita dah mahir, bila kita dah boleh buat pantun yang baik, boleh buat spontan. Itu saya pun dah pernah mengalami ya, memang debar tu lain macam sebab kita tak boleh nak tulis. Kebanyakan kita zaman sekarang ni kita suka nak tulis dulu. Tapi bila Dondang Sayang ni kita takkan nak tekan meja, dia takkan sediakan meja kan. Jadi kita kena cipta pantun tu di dalam fikiran kita. Ini yang saya sebutkan ya, tahun lepas kami telah adakan teater musikal Dondang Sayang bertajuk Cak Kuncak. Iaitu kisah riuh rendah Dondang Sayang Kerja Kahwin di Negeri Melaka. 12 November 2019 kami pernah pentaskan. Patutnya tahun ni dipentaskan lagi tapi tak dapat kerana pandemik. InsyaAllah saya harap 2021 ni kami dapat pentaskan lagi sekali. Masa ni ini adalah eksperimen pertama kami lah. Selalunya Dondang Sayang dalam bentuk nyanyian saja, tapi yang ini ada lakonan sekali, ada storyline sekali ya. Ini antara ini yang saya sebut Baba yang dia boleh berdondang sayang dengan baik ya. Merupakan naib Johan Bintang Dondang Sayang yang kita laksanakan tahun lepas lah. Beliau merupakan seorang chef terkenal ya.
Seterusnya ini antara babak-babak dalam musical, teater musikal Dondang Sayang kami lah yang dilaksanakan di Kompleks JKK Melaka. Kisah cerita, dan di sini juga ada semua adat istiadat Melayu, perkahwinan Melayu Melaka ada dalam ni, dan diceritakan juga macam mana kisah hubungan antara kaum di sini ya. Masyarakat etnik pun berkongsi perkara yang sama. Jadi ini semua kita sampaikan menerusi teater musikal inilah, dan lagu-lagunya yang melatari semua lagu Dondang Sayang. Jadi itu yang menarik lah. Nanti kalau dapat kita ni lah. Dan seterusnya pihak Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia menerusi Jabatan Warisan Negara ya, telah pun mencalonkan wangkang dan pantun di bawah UNESCO, dan sebenarnya upacara wangkang dan juga pantun yang telah dicalonkan ni kita kongsi ya. Kalau untuk upacara wangkang ni dengan Republik Rakyat Republik Rakyat Cina. Manakala pantun kita telah berkongsi pencalonan bersama Indonesia. Jadi keputusannya kedua-duanya telah pun upacara wangkang telah diumumkan pada 17 Disember, pantun pun sama 17 Disember baru-baru ni. Yang diumumkan cuma pantun lambat berapa minit je ya, pukul 9.31 malam waktu Malaysia hari yang sama. Dan penyeraian yang cukup berprestij ini telah diputuskan secara sebulat suara oleh Intergovernmental Committee for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage UNESCO ya, yang dianggotai oleh 24 negara anggota. Jadi pantun Dondang Sayang dah memang dapat tahun 2018, dan kini pantun pun telah diiktiraf oleh UNESCO. Jadi justru itu kita marilah sama-sama semarakkan pantun telah diiktiraf oleh dunia sebagai salah satu orang kata kearifan tempatan, warisan dunia ya. Ini sesuatu yang amat membanggakan. Begitu juga dengan sejarah Melayu. Kita pun tak tahu ya, Sultan Ratu Salatin pun sebenarnya telah diiktiraf oleh dunia ya. Ini antara contoh video di mana Allahyarham Tan Sri P. Ramlee sendiri pernah menegaskan tentang kepentingan lagu-lagu asli dan Dondang Sayang. Kalau kita dapat dengar sedikit. Lagu-lagu macam lagu Joget, orkes combo, lagu-lagu asli, ghazal dan Dendang Sayang ini tidak pernah dipertandingkan atau dipertunjukkan. Kalau lagu-lagu ini tidak diberi galakan, maka niscaya lagi 10-20 tahun akan datang, lagu ini akan dilupa terus. Dan muzik-muzik dari barat, mereka akan mewakili muzik kita. Kalau kita tidak semaikan muzik-muzik tradisional asli ini ke dalam dada anak-anak kita, anak muda kita, usai di satu hari muzik lain akan mengambil tempat, kerana di dalam dada mereka itu kosong, tidak ada apa-apa. Inilah kebimbangan Allahyarham Tan Sri P. Ramlee pada satu ketika dulu disebut. Memang betul lah, kalau kita tak semai dari kecil tentang kepentingan lagu-lagu irama kita sendiri, maka kita akan ingat lagu-lagu dari barat. Sebenarnya tak salah pun nak minat lagu barat, tetapi jangan sampai kita dah tak ada jati diri lah ya. Kita tak salah untuk minat lagu-lagu rentak lain, tetapi kita harus tahu kita pun ada lagu-lagu rentak kita. Seterusnya ini adalah yang diperkongsikan oleh Allahyarham Tan Sri Haji S.M. Salim, iaitu seni Dondang Sayang samalah dengan lagu-lagu Melayu asli. Lebih istimewa daripada seni tradisi kita yang lain. Sebab apa lebih istimewa? Dia bukan sekadar persembahan. Sebab contoh macam saya selitkan tadi, bagaimana dia jawab tu penuh dengan kias ibarat. Itulah mahalnya pantun dalam Dondang Sayang ya. Dia tak cakap direct, dia cakap beralas ya. Ini antara usaha kita di dalam koleksi Joget Lambak. Dapat saya share sendiri, ini bukunya. Pantun Joget Lambak. Ini pun pantun spontan. Taruh mari di dalam dulang, dulang tembaga cantik berbingkai. Betapa tinggi hinggapnya helang, turun ke tanah menjadi bangkai. Jadi dia nak kita ingatkan kita ya. Hidup kita ni kita macam helang lah juga. Kita jangan nak membangga diri kita boleh terbang di atas je. Satu hari kita akan ke bawah jadi bangkai. Itu bahasa orang Melaka lah ya. Seterusnya, taruh minyak di dalam balang, minyak ubat kayu setanggi. Sudah adat perangainya helang, menunggu masa diranting mati. Dia akan cakap sebenarnya walaupun kita ni bersifat langit, itu cakap orang sekarang lah ya. Kita jangan lupa satu masa nanti kita akan pergi ke bumi, kita akan mati ditanam dalam tanah. Itu maksud kias ibarat pantun helang. Ini adalah pantun spontan Dondang Sayang dipetik daripada buku Joget Lambak. Ya, ini yang menariknya ya. Seterusnya ini pasal pantun budi pula. Indang-indang, kejap ya saya pula tak nampak ni. Indang-indang padi didaik, padi bukit ditampi juga. Kalau ada budi yang baik, walau sedikit dikenang juga.
sikit pun kita mesti kenang. Orang Melayu sangat mementingkan nilai budi ya. Tanam lada baru menjadi, junjung terjungkit, menimpa pria. Apalah ada pada budi, gaduh sedikit padamlah ia. Jadi ini indahnya pantun ni pula dia jawab, budi tu, apalah ada pada budi kita yang sedikit ini, dia kata. Sebab bila bergaduh nanti semua kita lupa. Bila bergaduh, kita akan hilang segala ingatan yang baik. Kita akan ingat yang buruk walaupun sedikit. Itu antara orang dulu dah tegur dah ya perkara ni. Seterusnya saya rasa itu saja perkongsian daripada saya pada petang ini, Cik Ustazah. Alhamdulillah selesai sesi perkongsian oleh Puan Azrina. Terlebih dahulu saya ucapkan tahniah kepada Puan Azrina kerana usaha-usaha Puan Azrina dengan JKKN di Melaka dalam usaha memartabatkan, menyemarakkan pantun Dondang Sayang di ke seluruh komuniti ya, walaupun dalam negeri dan luar negeri. Dan kami sangat berbanggalah dengan usaha-usaha ini, dan saya juga mengambil kesempatan untuk juga membantu dan juga dalam usaha untuk nak menyemarakkan lagi usaha-usaha ini, dan saya nak rakyatkan seni ini di dalam kampus UPM itu sendiri sebenarnya. InsyaAllah. Jadi insyaAllah dengan adanya sesi perkongsian ini, saya rasa satu sesi perkongsian cukup bermakna. Dan cuma sebelum saya nak buka soalan kepada yang lain, saya ingin bertanya tentang tokoh warisan orang hidup. Jadi kalau kita tadi Puan kata kita dah ada dah orang kata apa, orang panggil apa yang lama dah ada, dia punya yang baru tu. Pelapis lah, golongan pelapis. Pelapis, ya. Pelapis. Jadi, bila sebut tentang pelapis tu ramai, tokoh warisan orang hidup memang dia akan dilantik seorang sahaja ke ataupun diadukan ramai kalau boleh, atau bagaimana? Dia macam ni, yang kita menyentuh aspek kalau tokoh warisan orang hidup ni di bawah tanggungjawab Jabatan Kebangsaan Negara ya, mereka ada orang kata spesifikasi dia. Dia ada kriteria dia yang tertentu untuk memartabatkan sesuatu tokoh itu sebagai warisan orang hidup, dan yang sempat dianugerahkan adalah kepada Allahyarham Nyonya Tan tadi. Jadi itu antara yang mereka sempat anugerahkan kepada Allahyarham Nyonya Tan sebagai tokoh warisan orang hidup. Masa tu Allahyarham ada lagi lah ya. Maksudnya sekarang ni di peringkat kerajaan negeri Melaka sendiri, mereka telah mengiktiraf juga tokoh budaya negeri Melaka, tokoh sayang negeri Melaka, iaitu Datuk Barim tadi ya. Barim sendiri Datuk Barim juga bekerja dengan Institut Seni Warisan Negeri Melaka Puspa ya. Banyak muzik Dondang Sayang bekerja dengan Institut Warisan. Jadi sebab Institut Warisan antara institusi yang banyak didik tentang Dondang Sayang, dan KKN juga terlibat samalah, cuma je di peringkat federal. Jadi kita akan buat sesuatu yang di peringkat federal. Jadi kalau tak pakai rujuk, boleh hubungi pihak INSPA sendiri, boleh juga hubungi pihak JKKN Melaka, boleh datang untuk mendapatkan bahan ya, rujukan pertama. Dan untuk generasi muda juga kita ada banyak dah golongan pelapis yang dah boleh berpantun secara spontan. Ini amat membanggakan kita lah, sebab bukan mudah mereka nak begitu mahir sampai boleh spontan ya. Betul. Itu sesuatu yang saya amat banggakan, dan mereka juga telah boleh berkias ibarat ya. Pantun spontan yang mahal adalah yang boleh kias ibarat. Jadi itu sesuatu yang alhamdulillah kita dapat dalam tahun ya, yang dijalankan secara penuh bermakna oleh pelbagai pihak. Khususnya JKKN ya, dan jadi kami sentiasa bekerjasama sama kami lah. Kalau Iswa buat ke arah pertandingan, kami buat dalam konteks ini pula. Jadi berkongsi cara yang berbeza lah. Tetapi semuanya bertujuan untuk memartabatkan seni dalam Dondang Sayang itu sendiri. Baik, mungkin kita ada soalan di sini. Kalau ada soalan, ada orang Melaka juga di sini. Cik Isnai orang Melaka. Ramai orang Melaka di sini. Kalau ada soalan, boleh kemukakan soalan ya. Ya, insyaAllah kalau boleh saya. Silakan. Puan, saya Zaki pada Universiti Malaysia Pahang. Oh, Cik Zaki dari Universiti Malaysia Pahang. Silakan. Saya sebenarnya saya sebenarnya berkahwin dengan orang Melaka. Orang mak saya orang Masjid Tanah. Oh, Masjid Tanah. So saya ni pun bahasa pun dah lebih kurang macam orang Melaka lah kan bercakapnya. Ada bunyi Melaka tu ada. Kalau dia duduk kat dapur sebatu boleh dengar. Sebatu dengar
Melaka cakap. Itulah. Cuma gini Puan, saya tertarik dengan Dondang Sayang. Segi falsafah dan nilai estetika ni tinggi sebenarnya. Ya saya. Dan bila Puan bercakap maknanya berkias ibarat tu semua benda tu bagi saya satu orang cakap nilai yang tinggi pada kita ni orang Melayu terutama. Betul. Dan dia yang kita dapat lihat dari segi susunan morfologi tu cantik. Cuma persoalan saya ada sedikit lah sebab saya ni antara yang suka mengkaji seni sebab saya dah pergi ke Kepulauan Riau, dah pergi ke Tanjung Pinang, dah pergi ke Pekanbaru, dah pergi ke Pulau Pingat. Cuma di sana pun ada Dondang Sayang sebenarnya. Betul. Macam saya sebut tadi awal perbincangan. Minta maaf saya masuk ujung-ujung. Saya sebut kita ada 4 Tanjung Pingat sayang negeri Selat ada saya lebih kepada contoh negeri Melaka sendiri. Sebab sebab saya pun tak pernah pergi Riau tu. Jadi saya akan sentuh yang lain. Saya akan sentuh Okey, sebab saya pergi ke sana, saya mengkaji sebab saya bekerjasama dengan Universitas Raja Ali Haji di sana di Kepulauan Riau. Ada persembahan tu memang persembahannya Dondang Sayang. Nama pun Dondang Sayang. Betul. Saya mengkaji Yang lain sikit teknik dia. Itu yang saya nak tanya. Apa perbezaan antara Dondang Sayang yang di sana dengan di Melaka dengan yang ada di Malaysia ni? Sebab bagi saya, minta maaf saya cakap, mungkin saya ni bias. Saya memang cantiknya Malaysia punya lah berbanding pada yang di sana. Mungkin pun boleh komen sikit. Okey. Sebenarnya saya tak dapat nak sharekan kat sini sebab dia perlu kalau kita lenggok dia. Sudah tentu sebab Cik Zaki kan dah kahwin dengan Melaka kan. Jadi sudah tentu kita akan suka lenggok kita. Kalau mereka sangat kita suka lenggok mereka. Tetapi mereka kenal, lenggok tu mereka memang kenal lah. Itu Dondang Sayang sebenarnya. Tetapi juga perbezaannya adalah dari segi cara melagukan. Dia ada tinggi rendah dia ikut style kat sana. Sebenarnya sebab apa kita berkongsi Dondang Sayang ini kerana Kepulauan Riau merupakan Empire Melaka, sebahagian Empire Melaka. Sebab itu kerajaan Melaka sampai sekarang masih menjalankan dengan baik dengan negeri-negeri kepulauan kita ni ekologi Nusantara orang cakap kan. Gugusan Kepulauan Nusantara. Tahu ini kenapa saya asyik gagal. Gugusan Kepulauan Nusantara kita berkongsi keseimbangan yang sama Bahkan dulu kalau kita sebut Satu Fatimah Fatimah pun masuk ke sana di Kampar, Sumatera. Jadi apabila kita diserang oleh Portugis, ni perkara yang sedih untuk Melaka. Kita diserang oleh Portugis, kesultanan kita terpaksa lari bukan lari menyelamatkan diri, tidak, tapi hendak menyelamatkan Mekah dan sebagainya. Dan sebenarnya Portugis pun hanya mampu menjajah kota Melaka saja. Dia tidak dapat menewaskan seluruh empire. Yang ada di Melaka itu adalah kota saja. Sebenarnya empire kita luas, macam yang saya kongsikan di awal-awal bicara tadi. Jadi bila kita dah dijajah, dah habislah segala manuskripnya, segala tinggalan dah tak ada. Jadi itulah tujuan jajahnya untuk menghilangkan rasa ketamakan itu. Tetapi Cik Zaki, saya terima kasih sebab dan tahniah sebab dah pergi jauh sampai Riau. Saya pun tak sempat lagi, saya nak pergi je dah pandemik tak. Sebab dah ditutup. Nanti minta tolong Otam nyanyi Dondang Sayang kan? Saya boleh nyanyi, ada video saya di YouTube tapi tak naklah tunjuk. Alright. Okay, terima kasih Cik Zaki. Thank you. Ada lagi tak soalan yang lain-lain? Syah boleh komen je. Silakan Cik Isnain. Silakan Cik Isnain. Orang Melaka. Cik Isnain. Assalamualaikum. Cik Isnain, wajah Cik Isnain mana? Tak ada ke wajahnya? Mana di sini? Dengar. Okey. Sama Melaka ni tapi tak apa dengar. Cik Isnain kena cari tempat yang senang didengari ya. Dengar tak? Isnain. Sebab Melaka tengah mendung sekarang. Dengar tak?
Dengar. Silakan Cik Isnan. Teruskan Cik. Okey, Dengar. Teruskan. Saya nak share satu. Saya sebenarnya student eksekutif untuk UPM, dan saya masa saya buat master saya ada karang satu buku. Buku tentang saya buat tesis saya ialah gaya didaktik dan retorik dalam pantun dondang sayang dari sudut linguistik. So mungkin bolehlah kalau nak dapatkan buku ni saya boleh share dengan Jabatan Kebudayaan JKK Melaka. Mungkin boleh digunakan. Kajian saya adalah tentang laras bahasa yang digunakan oleh pantun dondang sayang. Kami sangat berbesar hati. Nanti kita PM. So yang buku ni, kajian ni kita buat bawah Profesor Ahmad Musannif tahun 2008 lah. So buku ni alhamdulillah saya buat kajian tentang 1,000 pantun dondang sayang, kajian tentang teks dan Puan cakap tadi tu. Bagusnya. So I think ni salah satu yang kita boleh share lah. Boleh berkongsi ilmu. Kita pernah bentang dalam satu seminar di international punya dekat Putrajaya sama UPM. So mungkin ini antara yang boleh saya share sebagai anak Melaka, orang Limongan, kampung Limongan Melaka. Oh, Limongan. Yes. So Limongan banyak sejarah. Selain daripada tu, saya pun rapat pada Cik Uzal Syarizal, and then saya sebenarnya lebih pada art seni tampak. catatan. Dan saya kalau dalam seni saya sebenarnya batik canting. Oh, Saya baik. banyak buat painting batik canting. So I think ini suatu permulaan yang bagus, yang baik untuk kita memertabatkan balik seni pantun kita, seni pantun dondang sayang. So saya nak ambil kesempatan ni ucapkan tahniah pada Cik Shah dan tim daripada PKKS AAS panjang tu, daya usaha untuk menjalankan program sebeginilah. Kita harap banyak lagi program kebudayaan kesenian dapat disemarakkan. Doa yang baik-baik, seni budaya bangsa kita ini dapat dipelihara dengan baik dan diteruskan dengan seninya di masa hadapan. Itu saja. Yang ni nanti kalau nak share boleh PM tepi lah. Baik. Tekan nombor phone ya. Thank you. Saya boleh bagi pada Puan nanti nombor telefon Cik Isnan, sebab Cik Isnan ni memang staff di UPM, jadi mudah nanti. Boleh dapat kunjung hormat ke JKM Melaka. Kalau semua dah okey, roda kan. InsyaAllah. Bagus. Bagus Melaka. Okey, kalau ada soalan lagi daripada yang lain. Seorang tadi saya nampak dia angkat tangan. Silakan, kalau ada soalan silakan. Tak ada. Sebab kalau ikutkan masa kita sejam saja, sekarang dah hampir 4:12 dah sebenarnya. Tapi tak apa, kita akan tanya lagi. Oh, saya ada soalan dia tanya, Syekh daripada Imran Mansur. Ya. Mungkin saya boleh tolong tanyakan. Saya Imran merupakan pelajar Universiti Putra Malaysia. Saya nak bertanya mengenai lagu irama Melayu itu sendiri. Adakah puan tahu mengenai orang yang masih lagi bergiat aktif menghasilkan lagu-lagu irama Melayu? Bagi saya, zaman sekarang lagu yang dihasilkan kini ke arah moden dan tidak banyak menunjukkan lagu-lagu irama Melayu itu sendiri. Adakah puan rasa ini juga merupakan penyebab generasi sekarang kurang gemar dengan irama Melayu ataupun dondang sayang? Ya, saya. Oh, pertanyaan tu tentang adakah lagi penggiat yang masih mencipta? Ada tak lagi aktiviti-aktiviti penyemarakan tu sendirilah, aktiviti irama Melayu asli ini? Okey, kalau dalam konteks irama Malaysia sebab tadi dia sebut dalam tu dia macam sebut semua maksudnya mungkin ni kalau dapat kita sebutkan irama Malaysia di dalamnya, kalau irama Melayu asli sendiri di dalamnya ada lagu asli. Saya sebut seperti melankolik dan sebagainya. Kemudian ada lagu-lagu berentak ghazal, ada lagu-lagu berentak sapin, ada lagu-lagu berentak joget, ada lagu-lagu berentak inang. Kalau dalam dondang sayang pun ada 4 dalamnya. Dondang sayang asli, inang,
joget, belajar moden sikit mambo. Ya. Jadi sebenarnya masih ada lagi. Ya, masih ada, cumanya kita bukan di pihak maksud saya di sini penggiat seni yang boleh cipta lagu sekira irama Malaysia yang autentik ni masih ada. Cumanya mereka bergerak sendiri. Kita tak pergi kepada ekstrim ya, muzik ekstrim yang untuk komersial ya. Kita tak ada. Dulu kita ada arwah Pak Ngah. Allahyarham Datuk Suhaimi Mak Zain atau Pak Ngah ya. Dia memang seorang Allahyarham arwah merupakan seorang yang mahir dalam irama Malaysia ni, Dondang Sayang pun itu ya. Arwah tu semua. Jadi apabila arwah di dalam muzik industri yang mainstream, arwah menggunakan kebijaksanaan dia, kemahiran dia dalam apa nama tu, menguasai lagu-lagu ni, memanggil artis popular yang saya masukkan tadi ya. Saya pernah minta bantuan dengan rakan-rakan artis yang popular untuk menyanyikan lagu irama Dondang Sayang, dan kami pun di pihak JKKN semasa saya di Ibu Pejabat dulu, kita di pihak JKKN sendiri pernah mengadakan lagu asli ya. Kita pernah ada pertandingan bintang asli remaja kebangsaan bersama dengan RTM. Bahkan kita juga pernah melaksanakan program cipta lagu irama Malaysia dan irama asli ya. Pernah dilaksanakan satu ketika dahulu. Bahkan kita juga pernah mementaskan lagu-lagu asli dan irama Malaysia di Puan Philharmonic Petronas ya. Dan masa itu penyanyi-penyanyi popular kita yang mempersembahkan lagu-lagu asli tersebut. Jadi sebenarnya kalau apa nama tajuk tadi daripada UPM ingin mengetahui tentang adakah lagi penggiat seni yang boleh karya dengan lagu-lagu asli dan irama Malaysia, masih ada. Ada sebenarnya ya. Dan di Melaka kita pun ada ya. Nanti saya boleh bincangkanlah nanti kalau lebih lanjut lagi. Sebenarnya memang masih ada, cuma mereka tidak bergerak dalam muzik yang mainstream. Itu sahaja bezanya. Okey. Terima kasih kepada Puan di atas penerangan itu tadi. Jadi saya kira kalau ada soalan tak apa, kita ada live, kita ada FB Live, kalau boleh tanya soalan kat si komen, nanti kita akan tolong jawab. Dan saya akan forward kepada Puan Azlina. Jadi untuk penutup, silakan kepada saudara Caroliana ataupun KD untuk teruskan sesi penutupan kita pada petang ini. Silakan KD. Okey, terima kasih kepada Cik Syah, dan terima kasih juga kepada Puan Azlina Alias kerana sudi untuk menerima jabatan pada petang ini. Okey, seterusnya saya nak mempromosikan sedikit berkenaan dengan aktiviti dan program anjuran Pusat Kebudayaan dan Kesenian UPM lah, yang mana pada 6 hari bulan Januari kita akan ada satu program live Facebook di Facebook Pusat Kebudayaan, iaitu program berkenaan dengan pengenalan kepada asas bermain kompang. Namanya kita jemput Encik Muhammad Shah Rizan Muhammad Zain, iaitu facilitator daripada facilitator curriculum berkredit lah daripada Pusat Curriculum dan Pengurusan Pelajar UPM. Dan pada 13 hari bulan nanti kita akan ada program ekspresi seni tarian klasik India pada 13 hari bulan Januari 2021 pada tahun depan. Yang program agak menarik, ekspresi seni tarian klasik India. Dan untuk program sedaya pula untuk di lembaran baru tahun baru kita akan bermula pada 11 hari bulan, iaitu bersama dengan Encik Zaki yang kita tadi itulah yang berkongsi tadi berkenaan dengan Dondang Sayang tadi, Encik Zaki. Jadi insya-Allah saya rasa itu sahaja yang kita boleh maklum dengan awal berkenaan dengan aktiviti program yang terdekat anjuran persaudaraan. InsyaAllah kita akan berapa lagi. Saya ucapkan terima kasih kepada Puan Azlina di atas kesudian berkongsi dengan kita ilmu Dondang Sayang pada petang ni. Terima kasih banyak daripada kami di Pusat Kebudayaan dan Kesenian UPM. Terima kasih, alhamdulillah. Terima kasih semua. Terima kasih Cik Zaki, terima kasih semua. Nanti Puan, nanti kita bolehlah buat kunjungan ke JKKN Melaka Puan Wah, boleh sangat. Kami lagi besar hati. InsyaAllah nanti kami akan datang ke sana. Mungkin kita boleh buat orang kata apa, kunjungan hormat, kita boleh berkongsi lah kalau ada apa-apa orang kata kerjasama yang kita boleh adakan. Ya? Ya, kami memang besar hati. Memang nak sangat. Okey Puan, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum.